setiap daerah, dan kadang-kadang kita gabungkan 2-3 daerah lah. Jadi apa yang kita buat adalah kita bila cikgu-cikgu bawa mereka ke sana, kita akan menilai mereka seperti mana kita nilai mereka di klinik. Tapi kita bawa semua geng-geng kita lah. Kita bawa jurukuliah cara kerja, kita bawa jurukuliah pertuturan, ya. Kita bawa clinical psychologist, ya, untuk kita buat IQ assessment semua di situ. Jadi bila kat situ cikgu akan tengok apa yang kita buat, dan kita akan bincang dengan cikgu, ini adalah masalah untuk pelajar macam ni. Dan di samping tu selain daripada penilaian macam tu, bila cikgu bawa ilmu tu ke sekolah, maknanya pelajar ni sebenarnya tak ada baca sebab gini. IQ dia rendah sebenarnya. IQ dia memang tak normal. Macam ni kalau kita ajar 10 kali ke 20 kali ke, memang tetap tak boleh membaca dan tak boleh faham. Jadi dia orang akan dapat dapat ilmu bahawa pelajar ni perlukan orang kata pendidikan yang cara lain, pendekatan yang cara lain. Di samping tu juga, sama ada kalau kita nak membantu cikgu-cikgu di sekolah tu, cikgu ni buat ikut training ataupun memberikan ilmu ni atau menyebarkan ilmu pada cikgu-cikgu ni, ataupun selalunya saya dipanggil untuk memberi ceramah-ceramah di sekolah, perkongsian tentang apa itu kesihatan mental, apa itu masalah pembelajaran, dan dengan cara tu ilmu tu tersebar lah, insyaAllah. Biasanya yang pernah ditemui doktor, peringkat umur berapa yang sering didapati ada bermasalah dengan mental? Yang paling biasanya lah kalau nak kata mental, bukan orang kata daripada segi masalah perkembangan biasa tu. Biasa kalau dia tak boleh baca, tak boleh mengira, dia masuk darjah 1 ataupun masuk prasekolah, cikgu perasan budak ni macam lain macam je kan, dia rujuk pada kita. Yang itu kali pertama. Tapi ada juga yang orang kata zaman-zaman yang sebelum kita aktif memberi perkongsian dengan guru-guru sekolah, ada yang sampai darjah 6. Yang saya rasa ada satu kes dulu, dah tingkatan 3, dia tahu setakat A, B, C sahaja. Nak duduk periksa PT3 ke, dah tak boleh nak duduk exam kan. Jadi yang itu yang terlepas lah daripada saringan kan. Jadi kalau kita pandang tu, kita rasa macam tak logik sangat. Budak sampai tingkatan 3 hanya boleh baca ABC tu, macam kan rasa terkilan lah kan. Terkilan, tidak dapat didetek daripada awal. Jadi terlepas pandangan juga mungkin, ya. Jadi ini doktor, apakah kekurangan yang doktor rasakan dalam sistem pendidikan di negara kita Malaysia ni, kalau kita lihat dari perspektif kesihatan mental? Okey, saya sebenarnya banyak benda lah yang saya rasa kurang, terutama daripada segi koordinasi antara Kementerian Pendidikan dengan kesihatan mental sendiri kan. Kalau kita nak compare macam ni lah, bagi analogi yang mudah, kalau kita compare, contohnya di negara Singapura, mereka daripada penilaian masa kecil lagi tu, dia orang dah ada penilaian yang sungguh rapi, dan kalau lah katakan pelajar ni didetek dia ada masalah pembelajaran, dia akan terus masuk dalam sistem dia, online sistem. Jadi bila dia orang ada online sistem tu, maknanya dia dah tahu dah, sistem tu akan dibawa ke mana-mana, masuk sekolah pun dia orang dah tahu dah ada masalah. Di Australia pun macam tu. Jadi kalau in fact macam kalau di Australia sekarang ni, kalau kita ada masalah pembelajaran, pelajar masalah pembelajaran, kerajaan Australia dia telah memperuntukkan untuk tahun ni, kalau tak silap saya, satu nurse yang dipanggil school nurse, nurse untuk sekolah khas, yang dia ni akan menerima rujukan daripada para guru. Kalau ada pelajar yang dia orang rasakan, kalau guru nampak budak ni mungkin macam autism, budak ni mungkin hyperaktif, budak ni mungkin masalah disleksia, dia akan rujukkan kepada nurse ni, dan nurse ni akan collect ataupun kumpul surat-surat rujukan ni setiap minggu lah, ikut dia orang punya territory. Mungkin satu nurse tu dalam 5-6 sekolah territory macam tu. Jadi macam di Singapura pun, dia orang ada yang dia orang panggil clinical psychologist. Clinical psychologist pula, educational psychologist. Kalau saya sebut kat Malaysia, memang tak ada post tu lah saya rasa di Malaysia yang ditempatkan di Kementerian Pendidikan. Tapi kalau di Singapura, mereka ada clinical psychologist untuk 5 atau 6 buah sekolah, satu educational psychologist. Saya silap sebut educational psychologist. Yang kita biasa di Malaysia adalah clinical psychologist yang buat penilaian untuk IQ dan sebagainya. Tapi educational psychologist, dia orang based di sekolah. Jadi kalau katakan di Singapura, mereka ada pembantu guru yang boleh mengenal pasti pelajar-pelajar yang bermasalah macam ni. Lepas tu dia akan bincang dengan educational psychologist untuk dia orang buat full assessment.
Jadi kalau katakan mereka ni ada masalah pembelajaran, macam dia kenapa sih ada disleksia and so on, dia orang ada program khas disleksia. Jadi kita di Malaysia, sekolah yang ada program disleksia pun boleh bilang. Kita tak ada guru-guru pun kebanyakannya sebab sistem pendidikan guru tu sendiri dah bercabang. Untuk guru pendidikan khas, untuk kanak-kanak dengan berkeperluan khas, dengan guru-guru yang mainstream. Jadi mereka kalau kita bagi seorang pelajar berpendidikan khas ni dengan masalah pendidikan di aliran perdana, memang guru-guru memang kelang kabut lah, sebab guru-guru terpaksa nak habiskan silibus, mengajar dengan cara biasa. Jadi nak attend satu pelajar yang bermasalah pembelajaran sangat susah. Jadi kalau dikatakan apa yang kurang, saya rasa kita perlukan education psychologist. Dan untuk orang kata terapi tu, kalau nak hantar semua pelajar dengan masalah pembelajaran ke hospital untuk jurupelecah terapi, memang macam tak masuk akal kan. So kita at least nak supaya adanya sedikit ilmu jurupelecah kerja ni di sekolah-sekolah lah. Jadi sekiranya terdapat pelajar-pelajar dan juga anak-anak yang ada masalah dengan mental ni, apakah cara yang patut kita lakukan, ibu bapa ataupun guru-guru? Okay, semua memainkan peranan. Kalau ibu bapa, biasanya daripada segi saringan kesihatan, kita ada Kementerian Kesihatan yang boleh membantu untuk sistem rujukan. Dan kalau di pihak pendidikan, di pihak guru-guru pula, kita dah simplifikan method lah untuk referral. Boleh berurusan dengan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan untuk screening ataupun saringan berpusat yang kita akan adakan. Tetapi kalau katakan masalah tu sangat apa kita panggil, sangat mengganggu, contohnya emosi, budak yang kemurungan, budak yang terlalu mengganggu sistem pembelajaran yang kita tak boleh nak tunggu untuk saringan berpusat ni, kita mak bapak ataupun cikgu boleh dapatkan surat rujukan daripada mana-mana doktor dan dapatkan temujanji di hospital USM di Jabatan Psikiatri lah. Tapi untuk sekolah kita dah ada very simple dan cara yang sangat saya mudahkan adalah cikgu boleh telefon ke klinik. Cikgu telefon ke klinik psikiatri, katakan kita ada masalah gini-gini, bercakap dengan kita punya staff nurse di unit kanak-kanak, dan mereka akan bagi cadangan sama ada bila nak datang dan macam mana masalah tu, sama boleh tunggu ataupun kena datang terus lah. Ya, itu dia. Kita dah ke penghujung rancangan ni, Doktor. Mungkin ada sedikit sebanyak nasihat yang akan disampaikan khususnya untuk penjaga, ibu bapa dan juga guru-guru lah terhadap kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar. Okay, jadi saya ingin kata menyerulah kepada guru-guru dan ibu bapa semua, kita tengok anak kita, perhatikan anak kita yang mana kita rasa tak sama dengan anak orang lain kan, yang ada perbezaan, mungkin belajarnya payah sikit ataupun tingkah lakunya lain sikit, tak apa, dapatkan pandangan kita kan. Lebih baik awal daripada lambat. Dan kita di unit psikiatri, insyaAllah kita akan cuba membantu setakat yang mungkin. Ya, terima kasih banyak Doktor. InsyaAllah kita bersama-sama lagi lah. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.